Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay, jadi semua boleh dengar suara Muallim dengan jelas tak? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okay, jadi Muallim panggil nama. Mana yang tak ada nama ni di sini, Muallim minta tolong tuliskan nama antum di ruangan chat untuk kehadiran. Okay, yang pertama Nur Khairunisa Husna, Wan Kaisara Khadijah, Aisyah Nur Awati, Marziatul Aisyah, Danish Adam, Muhammad Niza Arif, Sofi Sofha, Nur Surfina Syakira, Nurdini Sumanya, Muaz Hafi, Azhan Hakimi, Megat Muhammad Afham, Aidil Hadif, Nur Nadirah. Jadi kalau siapa, itu dia, okey. Aisyah Muhyiddin, Nurul Hidayatul Husna. Okey, selain daripada tu, yang belum tuliskan nama untuk kehadiran, sila tuliskan nama antum di ruangan chat. Jadi sebelum kita mula kelas ni, Muallim nak ingatkan antum tentang ujian pentaksiran Al-Quran. Mana ujian pentaksiran Al-Quran ni sedang berlangsung. Sedang berlangsung sehingga hujung bulan ini sahaja. Jadi ada 2 orang yang dah selesai dah dia punya ujian pentaksiran, iaitu Megat dengan Awatif. Jadi yang lain Muallim minta tolong hantarlah antum punya recording hafazan tu. 2 orang yang dah selesai kesemua 24 item tu ialah Awatif dengan Megat. Jadi yang lain tolong hantar dekat Telegram Muallim secara personal. Beberapa surah. Jadi yang belum hantar apa-apa tu yang Muallim risau tu. Okey. Jadi kalau antum perasan yang ada nama di skrin tu, itu yang dah hantar. Okey. Antaranya di sini ialah Megat. Kemudian Marziatul Aisyah, Sofi Sofha, Hidayatul Husna, Aisyah Nur Awatif. Jadi yang lain ni mana pergi ni? Dah baik dah. Ni Muallim minta tolong hantar. Yang lain pun jangan lupa. Sebab ini markah ni. Kalau antum tak hantar langsung, Muallim tak boleh nak bagi markah nanti. Sebab nilai markahnya tu besar. Okey. Jadi kita masuk pada subjek jawab kita. Muallim nak antum buka buku baru. Antum punya homework minggu lepas. Homework antum minggu lepas. Muallim ada ingatkan ni di dalam grup channel Telegram Jawi. Jadi homework 6A iaitu pada muka surat 10 dan 11. 9 dan 10. Jadi apa yang antum kena buat ialah muka surat 9 sahaja. Muka surat 9 sahaja antum kena tangkap gambar dan hantarkan di ruangan chat. Jadi ada beberapa orang yang dah hantar
di ruangan chat, antaranya Muaz Hafi, Awatif dengan Aisyah Muhyiddin. Jadi yang lain tu maknanya minta hantarkan. Boleh tak tangkap gambar sekarang muka surat 9? Ana dah hantar. Kan? Yang dah hantar ni tak payah. Okey, Marjatul kan? Marjatul Aisyah dah hantar pesan kat WhatsApp. Jadi yang lain sekarang tangkap gambar surat 9, buku Jawi yang baru. Buku Jawi yang baru warna hijau. Tekan di sini, kemudian tangkap gambar. Okey. Antum kena buat macam tu. Tapi kena guna handphone. Siapa yang dia tak ada handphone, mungkin nanti bila mak ayah antum dah habis kerja dan sebagainya, antum boleh tangkap gambar. Okay, yang dah hantar sekarang, Wan Kaisara. Yang lain Mu'alim bagi sampai 10.5. Ikut jam Mu'alim kat depan. Sampai 10.45. 3 minit. Tangkap gambar, terus hantar dekat ruangan komen tu. Satu minit lagi. Yang lain mana? Ada dalam beberapa belas orang lagi minta hantar. Sekejap ni. Kamera masalah sekejap ni. Okey.
mana yang Mak Alim dah semak tu antum boleh tengok ya. Bagaimana yang antum kehilangan markah. Jadi biasanya antum untuk kelas 6 ni Mak Alim tengok antum dah pandai ikut bentuk khot tu dah cantik dah. Cuma dia masalahnya biasanya ialah pada kedudukan huruf itu di atas garisan. Kedudukan huruf atas garisan tu kita kena perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul huruf apa yang dia punya ekor kena duduk bawah. Contohnya huruf Pa, huruf Ya. Ekornya kena duduk di bawah. Jadi kita tengok betul-betul. Kelebihan masanya pun. Okay, teruskan hantar insyaAllah. Ada apa-apa soalan tak antum nak tanya tentang khot ni? Tak kot. Tak. Okey. Hai, bunyi sepi je. Wan Kaisara seorang dia tadi. Mana pergi awan air? Dah baik dah ni. Hidayatul Husna. Nadira. Aidil. Azhan. Ini Sumaya. Surfina. Sofi Sofa. Niza Arif. Danish Adam. Mana ni kerja-kerja antum yang minggu lepas ni? Husna. Okey dah, 10.50 dah. Jadi Mak Alim nak antum pastikan lepas kelas ni terus hantar. Macam Megat tadi kameranya ada masalah. Okey, tak apa Megat. Nanti lepas kelas jangan lupa. Terus je naik gambar hantar di sini. Di ruangan komen. Okey Anim. Okey ya. Ada yang tengah merupa-merupa duduk tulis lagi khot tu. Okey. Jadi khot tu tolong selesaikan. Lepas kelas ni terus hantar. Okay, sekarang tengok buku antum. Buka muka surat 10. Ni, tengok surat 9 dulu. Belah atas. Surat 9, tengok soalan 46. Soalan 46. Okey. Soalan 46 hingga soalan 50. Nilainya 10 markah. Walaupun soalannya sangatlah ringkas dan mudah sebenarnya. Tapi nilai markahnya besar tu 10 markah. Satu soalan 2 markah. Jadi antum kena pastikan antum buat betul-betul. Okey. Kata lorikkan jenis khot yang betul. Soalan 46. Husna.
Husna ada lagi tak dalam ni? Ada. Okey. Soalan 46 Husna. Soalan 46. 46 hot rikaah. Okey, bagus. Hot rik'ah. Apa yang dia tulis ni tu Husna? Anak bulan. Okey, bagus. Anak bulan. Jadi dia kata lorikkan hot yang betul. Jadi lorikkan dia. Lorikkan dengan kemas. Antum ada pembaris, gunakan pembaris. Okey. Okey, seterusnya. Nombor 47. Okey, Wan Kaisara Khadijah. Ya. Nombor 47. Sejuk hati. Khot Nasah. Okey, bagus. Sejuk hati. Khot Nasah. Khot Nasah ni biasanya kita jumpakan di dalam penulisan Al-Quran ataupun kitab-kitab. Dalam tulisan biasa kita pun di dalam buku antum ni adalah jenis khot Nasah. Tulisan tangan kita pun kebiasaannya adalah khot Nasah. Jarang-jarang ada orang yang tulis menggunakan khot sulus. Okey. Okey, nombor 48. Aisyah Nur Awasif. Cincin permata. Khot Nasah. Okey, bagus. Khot Nasah. Jadi lorikkan. Ingat di dalam periksa antum kena sentiasa standby. Pensel khot. Okey, nombor 49. Marziatul Aisyah. Hujan panas. Khot sulus. Okey, bagus. Khot sulus. Okey, Aisyah, biasanya khot sulus ni kita jumpa di mana? Kita jumpa tulisan khot sulus ni di mana? Kebiasaan. Tengok pada wow. Okey, itu cara kita nak kenal khot sulus. Jadi maknanya tanya khot sulus ni kita jumpa dia di mana yang banyak menggunakan khot sulus. Kalau macam khot nasah kita banyak jumpa dalam buku, dalam penulisan Al-Quran. Kalau khot sulus ni kita jumpa di mana? Tak tahu. Ya Allah, saya lupa lah tu. Okey, orang lain. Siapa boleh tolong? Khot sulus biasa kita jumpa di mana? Masjid atau surau. Okey, bagus. Okey, di masjid ataupun surau. Biasa dalam masjid ada tulisan kan? Tulisan ayat-ayat Al-Quran. Itu menggunakan khot sulus. Okey. Terusnya nombor 50. Danish Adam. Khot Roka'ah. Khot Rika'ah. Baris bawah. Okey, jadi Danish Adam, apa yang ditulisnya di situ? Nombor 50. Mana tahu. Daun Siapa boleh tolong? Tu dah dapat lah tu, daun. daun daun serai.
Okey, alhamdulillah. Daun serai. Daun serai. Okey, jadi khot rik'ah ni kebiasaannya kita akan jumpa di batu-batu bersurat ataupun surat-surat lama. Dan kalau antum perasan, khot rik'ah ni juga selalu kita jumpa pada batu nisan. Pada batu nisan yang lama tu. Dia ada tulis Al-Fatihah. Kemudian dia tulis nama orang. Biasanya menggunakan khot rik'ah. Batu-batu yang lama, batu nisan atau batu bersurat ataupun surat-surat lama akan menggunakan khot rik'ah. Tulisannya pantas dan agak sukar untuk dibaca. Tapi antum dah belajar, antum bolehlah baca. Tak ada masalah insyaAllah. Okey, kita pergi pada soalan 51 hingga soalan 60. Nilainya 20 markah. Jadi ingat maknanya suka ingat kan. Nilai khot ni besar. Nilai khot ni besar markah ni. Jadi buat betul-betul. Sebab itu tahun 6 antum punya silibus 100% belajar khot sahaja. Sebab nak bagi antum ingat betul-betul mahir tulisan khot ni. Bayangkan 1 tahun silibus belajar khot sahaja. Jadi buat betul-betul. Sekurang-kurangnya pastikan antum kenal jenis-jenis khot. Maknanya orang kata sekilas ikan di air dah tahu jantan betina. Maknanya sekali je antum pandang dah tahu dah ni sulus. Ni rik'ah. Jangan ada lagi yang tengok ni confuse. Apa ni jenis apa ni. Kalau boleh dah tak ada dah macam tu. Okey, jadi banyak buat latihan. Buat latihan betul-betul. Okey. Soalan 51 hingga 60. Tulis semula khot di bawah mengikut kaedah yang betul. Kenapa dia kata kaedah yang betul? Contohnya dia bagi di sini adalah khot nasah. Pastikan antum salin dalam bentuk khot nasah. Jangan ada yang bertukar jadi khot tulus pula. Sama juga dengan khot tulus nombor 60. Bila dia bagi khot tulus, jangan tukar jadi khot nasah. Dan kalau antum perasan kebiasaan soalan, dia jarang-jarang keluar khot rik'ah. Untuk soalan 51 hingga 60 ni jarang-jarang ada khot rik'ah. Tapi akan juga khot rik'ah. Sebab kita pun tak tahu soalannya keluar nanti. Antum kena tengok kedudukan huruf ni dari mak suruh hantar mantap supaya maknanya boleh emak. Okey. Selesai ya. Okey, kita tengok ada muka surat 10. Muka surat 10. Morning. Bahagian A 70 mata. Muka surat 8, soalan 36 hingga 45 tak bincang lagi. Muka surat 8 tu tak siap lagi, tak bincang lagi. Kan kita bincang separuh. Okey. Terima kasih. Okey, jadi kita pasal ni. Okey, ni ya. Sudah. Ada yang tak siap lagi. Okey. Hari ini dia sorry surat 6 ni tak buat lagi. Tak bincang lagi. Muka surat 6 dah bincang. Surat 8 je belum. 6 ni dah. 6 dah. 8 belum. 7. Okey. 8 sahaja yang belum. 8 ni termasuk soalan pemahaman tak? Yang pemahaman tu dah bincang dah. Tinggal 36 hingga 45 je. Okey, 36 hingga 45. Okey, bagus. Terima kasih ya, ingatkan. Okey. Jadi yang tu kita tunggu dulu. Yang ni tadi kita tunggu dulu. Okey, kita tengok dulu ni. Okey.
Okey, semua patah balik ke belakang. Tengok muka surat 8. Muka surat 8, soalan 36. Ini soalan sikit. Okay. Mana kuncinya tu? Okey. Okey, soalan 36. Boleh ya? Semua dah ready? Surat 8, soalan 36. Jawikan rangkai kata berikut. Okey, jadi Mak Din suka ingatkan rangkai kata antum belajar masa darjah 2. Rangkai kata ni adalah dua perkataan berbeza. Apabila digabungkan akan membentuk satu perkataan baru. Akan bentuk satu perkataan baru yang membawa maksud yang baru. Sebagai contoh ialah perkataan akal dengan kancil. Akal ni adalah kita punya fikiran ataupun akal fikiran lah dalam kepala kita. Sebenarnya kancil ialah sejenis haiwan. Tetapi apabila digabungkan perkataan akal dengan perkataan kancil, dia akan menjadi satu perkataan baru yang membawa maksud cerdik. Akal kancil membawa maksud cerdik. Maksudnya dua gabungan perkataan ini membentuk satu perkataan baru dengan makna yang baru. Jadi kena ingat apa dia rangkai kata. Jangan antum pelik pula apa rangkai kata. Jadi kita ingat betul-betul walaupun benda ni kita belajar dah dalam 3 tahun lalu kan. 3-4 tahun lalu, tapi jangan lupa. Sebab dia akan bawa sampai nanti antum sekolah menengah apa akan jumpa juga benda yang sama. Okey, soalan 36. Niza Arif. Ada Niza? Tak ada Niza. Ni tak ada. Oh, tak ada dah. Niza dia dah keluar hospital ke belum? Siapa tahu? Oh, Tak ada yang selalu masuk aset dia. Dia dah keluar dah Malim. Kan? Dah keluar hospital dah ni. Okey. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Sofi Sofha. Soalan 36. Akal kancil. Okey, tolong ejakan akal kancil. Alif, kaf, lam, kaf, nun, cha, ya, lam. Okey, kaf nun sya ya lam. Itu betul dah tu. Tapi akal. Okey, maklim bagi kedua. Akal ni adalah perkataan pinjaman bahasa Arab. Yang kancil tadi betul dah. Jadi macam mana ejaan itu akal? Ain. Okey, bagus. Ain. Kemudian dia bunyinya akal ataupun aklu dalam bahasa Arab ni. Jadi nak dapatkan bunyi akal. Aklu. Macam mana? Ain. Kaf, lam, wa. Ain, kaf, lam, wa. Kalau kaf dia akan ni akal. Kaf kan lembutnya ni aklu. Kaf. Okey, bagus. Jadi kita gunakan huruf qaf. Ain, qaf, lam. Akal. Akal, kancil. Okey. Jadi setiap kali antum buat latihan, antum akan belajar benda baru. Kalau yang dah tahu, dia akan jadi ulang kaji. Jadi ini ejaan yang betul. Ain, qaf, lam. Kalau salah tak apa, jangan risau. Sebab ini namanya proses pembelajaran. Dia tak ada orang yang
tak pernah buat kesilapan. Mesti ada. Daripada kesilapan tu kita belajar dan akan ingat kerjaan. Okey. Nombor 37. Surfina. Warga. Wow. Ro. Ga. Warga. Kaf. Kaf. Wow. Kaf. Kaf. Wow. Ta. Alif. Okey, alhamdulillah. Betul. Wow, ro, warga, warga. Kaf waw ko, ta alif ta, kota. Warga kota. Okey, saya makkan. Seterusnya soalan 38, Dini Sumanyah. Dini Sumanyah, ada tak? Okey, tak ada dah. Okey. Mungkin dah terkeluar ataupun internet ni dah slow. Okey, Muaz Hafiz. Nombor 38. Bereka bentuk. Ra, ya, kaf. Okey, bagus. Ro, ya, re, kaf, ka, reka. Bentuk. Ba, nun, ta, waw, qaf. Okey, bagus. Okey. Ba, nun, ben, ta, waw, qaf, tu. Bentuk. Okey. Mana tak boleh pilih musuh-musuh. Okey, antum tulis kemas-kemas je dekat buku tu. Okey, Mak Lim nak ingatkan lagi sekali. Kalau antum perasan, buku kita yang baru untuk soalan pemahaman terutamanya ruang tulisan tu kecil sangat. Jadi antum boleh tuliskan jawapannya dalam buku tulis. Tak jadi masalah. Okey, nombor 39. Azhan Hakimi. Cahaya mata. Ca, ha, alif, ya. Mim, alif, Okey, tadi tak ke apa tu? ha bulat. Okey. Mim, alif, ta. Ha. Mim alif, ta, mata. Okey, bagus. Cahaya mata. Ini tembak buku antum. Okey, ta ni sebenarnya antum boleh juga tuliskan perutnya turun sikit ke bawah. Dia lebih kemas kalau begitu. Sambil kita menulis, kita terus je latihkan khot kita. Contoh antum ada tugasan adab, akidah ataupun soalan-soalan jawi yang macam ni, terus latihkan khot tu. Okey. Terusnya soalan 40. Megat. Maklum balas. Mim, ain, lam, waw, mim.
Ba, ba alif lam sin. Okey, Alhamdulillah. Ba, alif, lam, sin. Okey, betul. Maklum, balas. Tolong semak antumnya kerja. Okey. Maklum, balas. Jadi perkataan maklum ni, Megat, adalah perkataan pinjaman bahasa apa? Maklum. Ha, Bahasa bahasa Arab. okey, bagus. Bahasa Arab. Ha. Jadi nak senangnya antum kenal, biasanya kalau yang menggunakan ain, biasanya adalah perkataan pinjaman bahasa Arab. Maklum balas. Sebab di dalam penulisan tulisan bahasa Melayu kan, tulisan Rumi kita, dia tak ada huruf yang membunyikan ain. Sebab itu bila antum tengok perkataan Jawi yang menggunakan ain ni, biasanya adalah perkataan bahasa pinjaman bahasa Arab. Itu salah satu cara yang antum nak kenal. Kemudian perkataan balas. Megat, ini perkataan apa? Perkataan pinjaman ke perkataan asal bahasa Melayu? Balas bahasa Inggeris. Kalau balas dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai respond. Jadi jauh beza bunyinya tu. Bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, jawab. Jawab. Jadi ini perkataan Melayu. Yang dimelayukan. bukan perkataan yang dimelajukan. Perkataan asal bahasa Melayu. Okay. Jadi perkataan balas ni adalah perkataan asal bahasa Melayu. Jadi itulah keunikannya rangkai kata. Rangkai kata ni dia boleh gabung pelbagai jenis bahasa. Contohnya perkataan asal bahasa Arab ni digabungkan dengan perkataan asal bahasa Melayu. Kalau macam ini, cahaya dengan mata. Kedua-dua ni adalah perkataan asal bahasa Melayu. Maknanya ni BM campur dengan BM. Yang bawah tadi Arab dengan BM. Kemudian yang atas kita tengok reka bentuk. Yang ni BM. Warga kota. BM. Akal kancil. Yang ni pun bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Okey. Kita teruskan. Yang ini mudah insyaAllah. Jadi mualim target untuk 6 Abu Bakar. Soalan yang macam ini, soalan 41 hingga soalan 45 ni. Mualim target antum dapat full 10 markah. Susun semula perkataan menjadi ayat yang sempurna. Jadi mualim target semua orang dapat full markah kat sini full mark. Okey, nombor 41. Aidil Hadif. Tolong susunkan. Susun semula perkataan menjadi ayat yang sempurna. Malaysia buatan barangan belilah. Belilah barangan buatan Malaysia. Okey, bagus. Belilah barangan buatan Malaysia. Okey, jadi selepas perkataan Malaysia, mesti bubur dibubur noktah. Okey, walaupun di dalam soalannya dia tak ada noktah, tapi antum kena buburkan noktah tu. Sebab apa dia tak bubur noktah? Kalau dia bubur noktah, nanti senang lah. Antum dah tahu dah mana satu perkataan yang terakhir. Okey, bagus Adil. Okey, Nadirah pula, nombor 42. Harga emas sedang menaik. Okey, bagus. Harga emas
sedang menaik. Okey, harga emas sedang naik. Dan di hujung ayat kita mesti bubuh noktah. Okey, semak susunan ayat antum. Ya Allah, kalau si Koyum. Orang dah nak tutup kedai dah. Koyum. Koyum, soalan 43. Hello, apa dia? Ulang selok boleh? Koyum. Orang dah nak tutup kedai dah, Koyum. Soalan 43, Koyum. 43. Susunkan. Menjadi ayat yang betul. Rumah itu Sekejap. Pintu rumah itu berkunci. Cik baik. Masuk lambat pun boleh jawab dengan betul. Okey. Alhamdulillah. Pintu rumah itu berkunci. Jadi dia setiap hujung ayat penyata mesti bubuh apa? Tanda noktah. Tanda noktah. Okey. Pintu rumah itu berkunci. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Nombor 44, Aisyah Muhyiddin. Aisyah Muhyiddin. Okey, mic-nya rosak. Okey, tak apa. Okey. Bagus, diusaha juga masuk kelas walaupun mic rosak. Okey. Okey. Nombor 44. Okey, Hidayatil Husna. Hidayatil Husna. Nombor 44. Tak jelas tu bunyi. Mungkin naik tak jelas kan Hidayatil ataupun mic dia tu problem juga tu. Okey. Tak apa, kita minta ni Husna. Ana? Ni Ustaz Husna. Nombor 44. Okey. Muhammad memanjat pokok rambutan. Okey, alhamdulillah. Muhammad memanjat pokok rambutan. Tadi sepa rambutan, antum tulis dah titik di belakang. Okey. 45. Wan Kaisara Khadijah. Doktor bertugas merawat pesakit. Okey, doktor bertugas merawat pesakit. Okey, alhamdulillah. Okey. Selesai Okey, mak dia nak tanya. Soalan 41 hingga 45. Berapa orang yang betul semua? Ana. Ana. Saya. Nah. Okey. Ada 12 orang yang menjawab. Jadi insyaAllah rata-rata semua betul lah. Kan? Okey, jadi kat situ antum kena target lah. Skor 10 markah situ. Pastikan dapat markah penuh. Okey, selesai. Okey. Okey, nombor surat 8 selesai. Kita pergi balik pada muka surat 10. Kita pergi balik pada muka surat 10 tadi.
Kat muka surat 9 antum kena hantar kan gambar tu. Okey, jadi tengok muka surat 10. Soalan 1 hingga soalan 10 nilainya 10 markah. Bulatkan jawapan yang betul. Okey. Soalan yang pertama, Marziatul Aisyah. Manakah antara berikut merupakan kata pinjaman bahasa Arab? Ba, makmum. Okey, Alhamdulillah, bagus. Makmum. Okey, jawapan ni adalah ba. Okey, jadi rakan perkataan asal bahasa Melayu, puasa bahasa Melayu, saudara pun bahasa Melayu. Antum senang je antum nak ingat macam mana antum fikir. Rakan dalam bahasa Arab apa? Sahabat. Kata dekat sini dia tulis sahabat, dia tak tulis rakan. Dia jadilah perkataan pinjaman bahasa Arab. Rakan dalam bahasa Arab, sahabat. Puasa, saum. Saudara, ikhwan. Jadi kita tahu berbeza bunyi dan ejaan. Jadi itu tentulah bukan perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey, seterusnya nombor 2. Wan Kaisara Khadijah. Ya. Okey, nombor 2. Berikut adalah kata pinjaman bahasa Inggeris kecuali filem. Okey. Nombor 2 ni. Okey, orang lain ada jawapan lain yang nak dikongsikan. Minyak. Minyak. Okey. Ya. Okey, jadi jawapan yang betul ialah minyak. Okey. Dia kata perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Jadi minyak ni kalau di dalam bahasa Inggeris ialah oil. Jadi oil dengan minyak jauh bezanya. Jadi minyak adalah perkataan bahasa Melayu. Kalau diesel dalam bahasa Inggeris pun dipanggil diesel juga. Kalau bahasa Melayu dipanggil diesel. Ini diesel dalam bahasa Inggeris dipanggil diesel. Jadi ejaannya ataupun bunyinya lebih kurang. Kemudian filem. Filem di dalam bahasa Inggeris ialah film. F-I-L-M. Jadi perkataannya lebih kurang, bunyinya pun lebih kurang. Maka ini adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Terusnya dal. Foto. Foto dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Inggerisnya ialah foto juga. Ejaan dia berbeza. Maka foto juga perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Yang bukan bahasa Inggeris ni sahaja. Gym. Okey. Selesai. Kalau ada soalan terus tanya ya. Okey, nombor 3. Awatif. Linda menuang air kelapa ke dalam gelas. Ba. Okey, gelas. Okey, ada jawapan lain. Dal. Okey. Jawapan yang betul ialah dal. Kenapa dia jadi dal awatif? Sebab lam sin. Bunyinya las. Ga ke lam sin las. Gelas. Jadi walaupun tanpa alif, lam sin bunyinya ialah las. Maka kita pilihlah yang tanpa alif. Okey, terusnya nombor 4. Nombor 4, Danish Adam. Tuntutlah ilmu untuk masa hadapan. Alif. Okey, Alhamdulillah. Okey, tuntutlah ilmu untuk masa hadapan. Jadi ilmu ni perkataan pinjaman bahasa Arab. Jadi kita ingat balik maklumat pesan tadi apa? Yang bunyinya ain, biasanya adalah perkataan pinjaman bahasa Arab. Okay.
Nombor 5, Marjatul Aisyah. Para pelajar sedang mendengar nasihat Ustaz Zaidi. Dal. Okey, betul. Okey, nombor 5 jawapannya dal, nasihat. Dalam bahasa Arabnya nasihah. Tapi ini adalah perkataan pinjaman bahasa Arab yang diubah sedikit saja ejaannya, iaitu asalnya ialah menggunakan ta marbutah. Ditukar menjadi ta terbuka. Okey. Soalan nombor 6. Nombor 6, Niza Arif. Oh, Niza tadi tak ada. Okey. Sofi Sofah nombor 6. Ada Sofi Sofah. Tak dengar tu suara Sofi. Dengar tak? Tak dengar. Abang memperbaiki radio lama. Macam mana ejaan radio? Ba. Okey, Alhamdulillah. Okey, jawapannya ialah okey, radio ni adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Jadi Mualim nak ingatkan antum, perkataan pinjaman bahasa Inggeris apabila kita nak jawikan dia, kita cuma perlu ubah saja satu per satu hurufnya. Contohnya di sini ialah R. R dalam jawi akan jadi ra. A dalam jawi akan jadi alif. D dalam jawi akan jadi dal. I akan jadi ya. O akan jadi waw. Itu tips dia supaya antum mudah. Okey, nombor 7. Surfina. Datuk membaca Al-Quran selepas solat. Jim. Okey, Alhamdulillah. Jim, Al-Quran. Jadi ingat betul-betul ejaan Al-Quran ya. Kita jumpa Hamzah dulu, baru Alif. Sebabnya antara perkataan yang popular dalam soalan di PKK. Terusnya nombor 8, Dini Sumayah. Ada lagi ke Dini Sumayah ke dah terkeluar tadi? Okey, tak ada. Okey, Muaz Safi nombor 8. Wajah Amin dan Kamal tidak seiras. Jim. Okey. Jadi kita tengok dulu satu-satu. Okey. Ba, sin alif sa, hamzah ya'i. Dia akan jadi sa'irat. Tentunya salah. Okey. Jim, sin se, hamzah ya'i, ra, sin ras. Seiras. Okey. Kalau ikutkan, boleh jadi jawapannya betul. Tapi kita tengok dulu satu-satu. Okey, dal, sin alif sa, hamzah ya'i, ra, sin ras. Pun tak mahu juga. Dia akan jadi sairat. Okey. Kenapa
beza antara alif dengan jim ni? Apa beza ni? Cuba perhatikan. Okey. Apa dia beza ni, Muaz? Hamzah. Kedudukan hamzah tu. Okey, kedudukan hamzahnya berbeza. Jadi apabila huruf hamzah ni hendak disambungkan bersama dengan tiang dan dia berada di tengah-tengah, kebiasaannya huruf ataupun bentuk hamzah ni kita letakkan di atas. Jadi dia akan jadi sin ke hamzah ya'i ra sin ras. Dia akan jadi di sini. Okey, boleh. Jadi yang lebih tepat jawapannya ialah alif. Nombor 8 jawapannya ialah alif. Baik, kebiasaannya hamzah apabila disambung dia tidak duduk begini. Melainkan jika diletakkan begini. Okey. Seekor. Dia akan duduk di bawah. Maknanya dia takkan ada tiang. Dia takkan duduk di atas, di bawah tiang dalam keadaan bersambung macam ni. Jadi yang ini adalah dari bentuk saja lah. Dari bentuk hamzah tu saja atau kedudukan hamzah. Jadi soalan-soalan yang macam ni sebenarnya jarang-jarang keluar sebab dia memang mengelirukan. Jadi yang ini antum kena ingatlah macam mana ejaannya seekor ni. Jangan baca sebagai sa sebab dia bukan huruf alif. Jadi sin bunyinya se. Hamzah ya i. Seiras ataupun seekor. Dia akan guna kedudukan hamzah yang sama. Boleh ke tu nombor 8 tu? Boleh. Boleh. Okay, Alhamdulillah. Lagi sikit je. Okey, nombor 9. Megat. Saya telah menyertai lawatan sekolah ke Pulau Langkawi. Ayat penyata. Okey, ayat penyata. Okey, bagus. Jawapannya ialah dal. Okey, yang terakhir nombor 10. Azhan Hakimi. Ismail belum pernah berkesempatan untuk menunaikan umrah ke Baitullah. Ayat penyata. Okay, ayat penyata. Walaupun dia ada perkataan belum. Jadi kita yang confuse belum dengan bukan. Dua benda yang berbeza. Ismail belum pernah berkesempatan untuk menaikkan umrah ke Baitullah. Maknanya dia menyatakan sesuatu. Okey, jadi nombor 10 ni jawapannya ialah ba, ayat penyata. Tapi Maklim bagi contoh katalah kalau Ismail ni dia pula cakap. Maklim bagi contoh ayatnya ni Azhan. Saya tidak pernah berkesempatan untuk menunaikan umrah ke Baitullah, kata Ismail. Kalau macam itu dia jadi ayat apa? Ayat nafi. Ayat nafi. Okey, Alhamdulillah. Semangat tu sampai ramai yang jadi Azhan. Okey, bagus Jadi bila ayat macam tu dia akan jadi ayat nafi. Bila dialog macam tu dia akan jadi ayat nafi. Okey, Alhamdulillah selesai. Okey, jadi insyaAllah kelas berikutnya kita akan sambung. Kita akan sambung bincangkan muka surat 11 hinggalah muka surat 13. Jadi Maklim pun belum pesan dekat antum sampai muka surat 12-13 ni. Jadi Maklim minta antum siapkan sampai muka surat 13. Tandakan homework antum muka surat 11, 12, 13. 11, 12, 13.
Kita akan bincang waktu kelas berikutnya. Okay, dah 11.37. Sebelum kita akhiri, ada soalan tak? Surat 13 tu hot kena hantar. Betul. Surat 13 tu khot kena hantar. Nanti Muallim akan buat satu lagi link dekat sini. Akan bagi satu lagi memo dekat sini dan akan ada ruangan komen. Nanti antum hantar di situ. Okay. Boleh kalau nak hantar kat WhatsApp tak apa kan? Okay, Malzatul Aisyah dia selalu hantar kat WhatsApp sebab handphone dia tak ada Telegram kan? Ya. Okay, jadi kalau macam tu punya keadaan tak apa. Boleh. Asalkan antum hantar sahaja. Okay, orang lain ada soalan? Tak ada Manim. Tak ada. Tak ada. Hot. Monim. Apa tu? Khot apa? Hot tu kena hantar hari ni ke? Khot tu hantar bila-bila antum dah siap. Kalau boleh hari ni lah. Tapi selepas Muallim hantarkan memo dekat grup Telegram. Okey. Okey. Jadi terima kasih kerjasama antum join kelas. InsyaAllah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muallim. Terima kasih Malim. Terima kasih Malim. Terima kasih Malim. Sama-sama. Bye. Okay. Bye.